Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di Sembang-Sembang ASMB episod 10 minit di mana kita nak belajar macam mana nak menguruskan kewangan dengan lebih baik lagi dari topik mengatur belanjawan harian, mengatur hutang, mengatur pelaburan, pewarisan dan macam-macam lagi. Hari ini kami nak ajak anda semua untuk belajar tentang mungkin perkara baru iaitu pelaburan dalam pasaran saham dan forex. Benarkah menjanjikan pulangan yang tinggi? Mari kita tanyakan pakar yang kami jemput ke studio hari ini, Puan Shazma Juliana Abu Bakar, Ketua Penyelidik Ekonomi dari TA Securities Holdings Berhad. Kita ucapkan selamat datang kepada Shazma. Assalamualaikum Shazma. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Shazma sudi bersama kami. Yes. Kita nak berguru dengan Shazma hari ini. Mungkin ramai selalu dengar melabur dalam pasaran saham, melabur dalam foreign exchange atau forex kan, pertukaran mata wang asing. Tapi mungkin sebenarnya tak begitu jelaslah apa sebenarnya pelaburan kedua-dua ni, dan mungkin Shazma jelaskan kepada kita lah latar belakang sedikit kedua-dua pelaburan ni. Okey, kedua-dua pelaburan forex dan juga pasaran equity adalah dua jenis pasaran yang melibatkan risiko yang tinggi. Kenapa saya kata risiko yang tinggi? Kerana ia melibatkan sentimen, melibatkan isu-isu persekitaran. Okey, sebelum tu saya nak terangkan, forex ni bermaksud foreign exchange. Kalau kita buat pelaburan forex, bermakna kita beli satu mata wang asing tu dalam sejumlah wang. Okey. Kemudian you beli mata wang asing negara lain. Kemudian you jual, kalau tengok ada untung, you jual balik dan you beli balik mata wang asing. So kat situ ada transaksi urus niaga antara satu mata wang asing dengan satu mata wang asing yang lain. Kalau dari segi pasaran equity, ia adalah sejenis pelaburan yang mana contohnya macam A adalah pemilik saham bagi sesetengah stok ataupun company, syarikat. Yang mana pelaburan yang dibuat oleh stok ataupun syarikat itu akan memberi pulangan kepada pemegang share di kemudian hari. Okey. Macam saya kata, volatility ni sangat penting sebab dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan semasa yang mana di luar jangkaan dan kita tak boleh kontrol, kita tak boleh nak contohnya luar macam kawalan kita, di luar kan? kawalan kita. Macam contohnya COVID, siapa mampu yang nak kata hari ni jangan ada COVID case? Tak ada. Satu dunia terjejas. Satu dunia ada. Sebab tu kita panggil dia adalah pelaburan berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Baik. Jadi untuk mereka yang mungkin baru mula bekerja dan baru mula nak mencuba-cubalah melabur, kata orang, sesuai tak kedua-dua pelaburan ni, Shazma? Okey, sebelum tu untuk kita membuat sebarang pelaburan, kita kena mempunyai status kewangan yang baik. Kita tak naklah disebabkan you nak pulangan pelaburan yang tinggi sampai you kena meminjam duit orang, jual kereta, jual rumah. Kita tak nak macam tu. Tak perlu sampai begitu. Tak perlu. Sebab kita ni bercakap dari segi pelaburan yang mana kita nak ada orang kata extra income. Untuk simpanan di hari tua atau di masa akan datang. So selalunya orang yang mula-mula berjinak-jinak ni, saya boleh kata dia banyak terikut-ikut orang. Dengar berita-berita yang indah. Orang ni untung pelaburan 10,000. Sebab kawan-kawan cakap untung ni. Masuk forex, masuk kita ni pasaran saham. Malas membaca. Cakap orang tu lagi penting daripada apa yang kita baca. Jadi orang kata hearsay. So untuk you buat pelaburan ni, you kena ada pengetahuan yang betul lah. Dalam you buat tak kira ya dari segi forex ke pelaburan equity ke, dua-dua kena ada ilmu yang betul. Jadi untuk hari ni, kalau ada dah sekarang penonton kita yang rasa berminat lah, okey nak cuba-cubalah masuk pasaran saham, masuk forex, apa yang perlu dipersiapkan atau adakah langkah-langkah tertentu? Nak mulakan dengan duit berapa? RM100, RM1,000? Nak guna platform apa? Kalau boleh, Shazma kongsikan. Macam saya cakap tadi, untuk kita buat pelaburan, dia adalah bergantung kepada kita punya kedudukan kewangan. Katalah you ada lebihan wang, macam Amy cakap tadi, you ada RM100. Takkanlah RM100 you nak bagi pada pelaburan yang berisiko tinggi. So lebih baik saya cadangkan duit RM100 tu you
buat pelaburan pada yang memberi risiko yang rendah, tetapi you still dapat pulangan. Sebagai contoh, you letak duit RM100 tu dalam ASB. Baik. You masih lagi dapat dividen kan. Kemudian katalah duit tu orang kata dah bertambah. Baru kita tingkatkan lagi jumlah pelaburan pada pelaburan yang berisiko sederhana, dan baru you pergi pada berisiko tinggi. Jadi pasaran saham dengan forex ni tadi risikonya tinggi. Ya. Kan? Kita kena mempelbagaikanlah portfolio kita ni. Kena ada yang selamat, risiko rendah, lepas tu sederhana dan tinggi kan. Selain itu, saya nasihatkan bahawa sebelum kita buat satu-satu pelaburan, kita kena ada ilmu pengetahuan yang cukup. Okey. You kena ambil tahu you melabur dekat stok mana, melabur dekat mata wang asing yang mana, semua tu you kena tahu. Sebab ni kena kaji dan ikuti perkembangan harian juga saya rasa. Dari segi kaji tu saya tak adalah kata sampai you kena kaji macam you nak ambil exam tu, tak ada. Kena tengoklah naik turun dia kan. You kena ambil tahu apakah faktor-faktor yang mendorong. Kemudian you kena pergi buat pelaburan dengan orang ataupun syarikat yang berlesen. Kalau you simpan duit dekat ASB, you dah tak fikir dan memang dah sah-sah ASB ni tak ada penipuan, tak ada unsur-unsur penipuan. Letak biar je lah situ. Biar je situ dan you akan dapat dividen. Dia cuma orang kata tak adalah tinggi sampai you dapat 20% dividen, tak adalah. Macam saya kata, kita mulakan dengan pelaburan berisiko rendah, sederhana dan pelaburan yang memberikan pelaburan berisiko tinggi. Jadi macam itulah, kalau dia masih nak tahu juga berapa boleh masuk dalam pasaran saham dengan forex ni? 1,000? Kita tak adalah macam spesifik amount yang kita patut buat pelaburan. Baik, dia punya filosofi dia macam ni. Bila buat pelaburan, kita tak nak you mengalami untung. Memanglah semua orang nak keuntungan yang banyak, tapi you kena fikir dia tak naklah sampai melibatkan kerugian yang terlalu banyak sampai you terpaksa menanggung hutang yang banyak. Tu dah salah tu. Betul saya kata kita harus buat pelaburan di instrumen yang kita percaya, macam contohnya ASB. Baik. Jadi antara kesilapan yang sering Syazma dengar dari para pelabur pasaran saham ni? Secara umumnya ada 3. Pertama, kita tamak. You dah untung sikit, kemudian you nak tambah lagi. Macam saya kata, ni adalah risiko yang tinggi. Kedua, you asyik mendengar cakap orang. Macam kita cakap tadi lah, orang semua adalah kawan. Yang ketiga, you melabur di tempat yang orang kata membuat pelaburan haram. You tak ada dengan company atau individu yang berlesen, yang tak ada tauliah lah, senang cerita. Itu semua kesilapan yang biasa, jadi perlu kita jauhi. Dan sedikit pesanan ringkas untuk penonton hari ini, Syazma, silakan. Nasihat saya, jadilah pengguna yang bijak, jadilah individu yang berpengetahuan dalam setiap pelaburan yang kita buat. Tak nak sampai kita nak pelaburan ataupun keuntungan yang tinggi sampai kita bergolok gadai. Baiklah, begitu tadi kita dah dengar dari Syazma macam mana kita nak mempersiapkan diri kalau baru nak berjinak-jinak dengan pelaburan pasaran saham, forex dan bitcoin yang berisiko tinggi. Jadi sebelum itu kita kena kukuhkan dulu keadaan kewangan dengan pelaburan yang berisiko rendah seperti ASB. Teruskan bersama kami dalam episod-episod akan datang, Sembang-Sembang ASMB, dengan macam-macam lagi topik mengenai perancangan kewangan. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.